Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kepada semua sahabat-sahabat, asatizah yang berada bersama kita pada tengah hari ini. Alhamdulillah kita sambung pada sesi yang terakhir ni petang ini. Perbincangan kita berkaitan dengan fidyah. Kita berhenti pada perbincangan pada muka surat 29 ya. Saya mula Ustaz ni. Ustaz dah rakaman ni dah ada Boleh Ustaz, mula Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti pada muka yang ke-29 dalam perbincangan tentang fidyah. Pertama dia kata, jika seorang itu meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur dan dia tidak sempat qada puasa tersebut kerana sakit, dia tinggal puasa sengaja tapi tak sempat qada kerana sakit lalu meninggal dunia, maka wajib dikeluarkan fidyah daripada harta pusaka si mati. Adapun jika waris ingin mengeluarkan fidyah tersebut daripada harta mereka sendiri atau menggantikan puasa bagi pihak si mati, maka hukumnya sunat sahaja. Makna boleh untuk sama ada berpuasa ataupun mengeluarkan fidyah. Tapi pada asalnya kalau seorang itu dia yang tinggalkan puasa, maka fidyah tersebut diambil daripada duit dia lah. Ambil daripada duit pusaka si mati kerana dianggap sebagai hutang. Kerana dianggap sebagai hutang. Hutang kepada Allah Ta'ala ni. Maka dikeluarkan daripada harta pusaka si mati sebelum dibagikan pusaka tersebut. Okay. Yang kedua, jika seorang itu meninggalkan puasa kerana keuzuran dan uzur tersebut berterusan sehingga dia meninggal dunia, maka tidak perlu dikeluarkan fidyah untuknya daripada harta pusakanya ataupun digantikan puasanya oleh waris. Okey. Orang tadi dia tinggal puasa kerana uzur. Dan keuzuran tersebut berterusan sehingga dia meninggal dunia, maka tidak perlu keluarkan fidyah untuknya daripada harta pusakanya. Ataupun digantikan puasanya oleh waris pun. Kerana hal ini kerana si mati tidak mempunyai masa untuk mengqadakan puasa tersebut. Dia tidak ada masa nak qada puasa tersebut disebabkan uzur. Namun keadaan ini hanya bagi mereka yang ada sangkaan dan harapan untuk sembuh kembali setelah uzur. Maknanya orang ini dia datang sakit. Dia tinggal puasa lah. Dia tinggal puasa. Kemudian dia datang sakit. Dia ingat ke dia sempat nak qada. Tiba-tiba tak sempat nak qada, dia mati. Maka orang ini tidak ada kewajipan untuk dipuasakan bagi pihaknya ataupun tak perlu keluar fidyah sekalipun. Sebab apa? Sebab dia tidak ada masa untuk dia qada balik. Ni kalau dia mana? Kalau dia pada sangkaan dia ada harapan untuk sembuh, tiba-tiba tidak sembuh. Adapun individu yang tidak mampu berpuasa sejak awal, seperti orang yang sakit berat atau mengalami gastrik teruk, maka dia wajib membayar fidyah bagi hari Ramadan yang dilaluinya. Orang yang mana daripada awal bulan puasa itu dia tinggal puasa kerana memang tak mampu puasa, maka orang ini dia tidak ada kewajipan qada kerana memang dia tak mampu untuk nak qada nanti. Maka dia wajib pada setiap hari itu bayar fidyah. Katakanlah dia mati dulu sebelum sempat bayar fidyah, maka dikeluarkan daripada harta pusakanya untuk membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan. Hal ini kerana kewajipan fidyah telah dikenakan kepadanya dari awal. Ini kerana dia memang awal lagi orang yang dia wajib bayar fidyah, bukan orang yang dituntut untuk qada puasa. Lain dengan yang nombor 2 ni.
Nombor 2 ni, dia pada sangkaan dia boleh mampu untuk qada puasa. Tiba-tiba kerana keuzuran itu berterusan sampai mati, maka orang itu tidak dikenakan qada puasa oleh warisnya ataupun tak perlulah dibayar fidyah baginya. Okey. Perhatian, dikata kadar fidyah akan berganda dengan bertambahnya tahun. Justru sesiapa yang meninggalkan satu hari puasa Ramadan, namun dia tidak menggantikan puasa tersebut tanpa uzur. Sehingga tengok ni tanpa uzur. Saya fokuskan sini tanpa uzur ni. Kerana kalau ada uzur, dia tidak akan kena fidyah takhir. Sehinggalah masuk Ramadan tahun seterusnya, maka wajib ke atasnya membayar fidyah sebanyak 1 cupak. Hal ini kerana dia telah melewatkan qada. Fidyah takhir dinamakan. Okay? Jadi, yang dikenakan fidyah melewatkan puasa, melewatkan qada ini, orang yang langgar masuk Ramadan satu lagi dalam keadaan dia mampu untuk puasa. Dia mampu untuk qada tapi dia tidak qada pada tahun tersebut sehinggalah masuk Ramadan satu lagi. Orang ini yang dikenakan fidyah takhir, fidyah gandaan kerana melewatkan qada Ramadan. Cuba kita tengok kaedah pengiraan fidyah macam mana. Bagi untuk memudahkan, dia punya rumus dia, jumlah hari yang dipuasa ditinggalkan, didarab dengan tahun semasa tolak tahun yang ditinggalkan puasa. Kali 1 cupak lah. 1 cupak lah. Sama dengan kadar fidyah. Contoh, Zaid meninggalkan puasa selama 5 hari pada tahun 1435 Hijri dan masih belum menggantikannya sehingga masuk Ramadan 1440. Justru kaedah pengiraannya adalah seperti berikut. Jadi cara macam mana? Senang je. Jadi dia tinggal 5 hari pada 1435 kan. Jadi 5 hari bilangan hari tinggal darab dengan Ramadan sekarang tolak Ramadan yang lepas. Yang hari mula-mula dia tinggal tu. Maknanya 1440 tolak 1435 akan dapat 5 lah. Jadi darab bilangan cupak. Cupak tu ada masalah sehari, maknanya tak ada apa pun ni. Jadi 5 darab 5 lah kiranya. 5 darab 5 akan dapat 25 cupak. Okay, ini cupak bagi gandaan cupak gandaan. Fidyah takhir. Hari yang dia kena qada tetap 5 hari. Hari yang dia kena qada tetap 5 hari. Hari tidak berganda. Yang berganda ialah cupak ni. Okay. Yang dan satu lagi, yang berganda ni ialah orang yang tak qada puasa tapi dia mampu. Ada pun orang yang memang daripada asal dia memang wajib bayar fidyah. Macam kita pernah sebut tadi pagi tadi kan. Dia daripada asal memang tak boleh puasa. Maka dia tinggal puasa, maka dia wajib bayar fidyah. Fidyah tu tak bayar sehingga 5 tahun. Baru dia lepas tu mati, anak dia tak perlu bayar gandaan. Kerana dia hanya kira hari dia tinggal puasa dan dibayar 1 hari 1 cupak. Kerana tidak ada gandaan pada fidyah yang mana asalnya wajib fidyah dah. Dia fidyah takhir ni bagi orang yang boleh puasa tapi dia tak puasa sehingga masuk Ramadan satu lagi. Selain fidyah, diwajibkan juga untuk qada puasa bagi setiap hari yang ditinggalkan. Makna sini 5 hari lah. Okay. Jadi di sini kita tengok situasi dia di sini. Kalau kita buat jadual ni, pertama 1440 dia tinggal 1435 5 hari. Okay. Fidyah 5 cupak lah, 5 hari 5 cupak sini. Masuk 1 tahun lagi, gandaan jadi darab 2, 10 cupak. 1438 tambah lagi 5, jadi 3 cupak, 15 cupak. Tambah lagi, masuk tahun 1 lagi, jadi 20 cupak. Masuk tahun yang ke-5, jadi 25 cupak. Qada kekal 5 hari. Jadi tanggungjawab yang wajib dilunaskan, fidyah 25 cupak dan qada 5 hari. Okay. Contoh kedua. Ini kita tengok kalau dia ada melibatkan beberapa tahun. Zaid meninggalkan puasa sebanyak 5 hari pada tahun 1435
5 hari pada 1436, 5 hari pada 1437 dan telah menggantikan 5 hari sebelum tiba 1438. Soalnya berapakah baki qada dan fidyah yang masih tinggal jika telah melepasi Ramadan 1440? Tengok ni. Nanti yang ikut daurah ni boleh tolonglah. Ada orang tanya soalan boleh tolong jawab je. Okay, tengok cara dia. Dia kata 1435 tinggal 5 hari. Okay. Jadi maknanya jumlah hari wajib qada 5 lah. Dia tak qada lagi sehingga masuk 1436. 1436 ni dia tinggal pula 5 hari lagi. Jadi jumlah yang wajib qada 10 lah. Jadi kadar fidyah ni kerana dia tak qada lagi pada tahun 1435, maka fidyah ni dia akan ada fidyah takhir. Fidyah takhir. Takhir pada 1435 ni. Hak ni patutnya dia selesai, dia tak selesai. Maka ada fidyah takhir sini. Kemudian 1437 dia tinggal lagi 5 hari. Maka jumlahnya 15 hari. Kena qada. Fidyah takhir ni, takhir tahun ni akan jadi sini. Masuk tahun ni akan berganda lah jadi 10. Jadi 10. Dan pada tahun ni kan dia tinggal 5. Mana? Ni dia tinggal 5. Maka dia tak qada lagi. Dia akan ada takhir pada tahun tu. Dia akan jadi takhir pada tahun ni. Jadi sini 15. Ni pun 15 juga. Kemudian pada 1438 dia ganti 5 hari. 1438 dia ganti 5 hari. Maknanya daripada qada 15 hari, dia dah kurangkan, dia dah ganti 5 hari. Mana tinggal 10 je lah. Tinggal 10. Maka hak ni 10 ni dia tidak akan berganda dah. Tak akan berganda dah. Kekal. Yang ni dia akan berganda lagi. Sebab apa 10 ni berganda? Sebab 5 hari tu telah ganti. Kaedahnya selagi mana seorang itu tidak ganti puasanya, maka bilangan puasanya akan berganda pada fidyah. Kalau dia dah berhenti, dia katakanlah, kalau dia dah qada, maka berhenti gandaan. Tengok dalam 1438 ni dia qada, katakanlah dia qada yang ni, maka gandaan dah berhenti dah sini. Dia akan jadi 10 je. Tengok ni. Tanda bintang star tu. Apabila puasa telah diqada, maka gandaan bilangan cumpak akan terhenti. Mana tak berganda dah, akan terus je. Cuma dia tak bayar lagi ni. 10 cumpak ni tak bayar lagi. Untuk tahun 1435 dia tak bayar lagi. Maka berhenti pada 10. Adapun bilangan yang belum diqada, maka gandaan bagi tahun bilangan tersebut akan berganda. Ni jadi 10. Naik sekali satu lagi jadi apa nama ni? Jadi 15. Jadi 20. Yang ni tinggal puasa ni. Pada 1437 5 hari. Lepas tu dia tak ganti lagi, masuk 1438 jadi 10 hari. Masuk 1440 jadi 15 hari. Maka bilangan yang wajib setelah tu, katakanlah dia nak selesaikan sekaligus, dia wajib qada 10 hari sebab dia dah qada 5 hari. Fidyahnya berapa? Fidyahnya yang ni. 45. 10, 20, 15. Wajib 45 cupok. Okey. Boleh ni? Ini contoh pengiraan lah. Dia sebenarnya taklah payah sangat. Cuma saya buat gini ni tujuan nak memudahkan. Okay. Bilakah waktu membayar fidyah? Bila boleh seseorang itu bayar fidyah? Kata dia bermula waktu membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa adalah setelah terbit fajar pada hari tersebut. Makna orang yang memang dia tak mampu puasa, fidyahnya masuk hari itu dah boleh bayar fidyah. Walaupun tak masuk maghrib lagi, tak habis lagi puasa, masuk hari saja dia dah boleh bayar fidyah hari itu. Namun dia boleh sahaja mendahulukan membayar fidyah pada malam hari tersebut. Malam boleh kok. Esok tak boleh puasa dah ni, dia pun terus bayar malam, boleh. Adapun membayar fidyah bagi hari-hari yang belum dilaluinya adalah tidak dibenarkan menurut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita,
Katakanlah awal bulan puasa, boleh ke tidak seorang itu dah nak bayar terus fidyah bagi sebulan. Sebab dia kata memang dia takkan mampu puasa. Jadi dia bayar teruslah fidyah bagi 30 hari. Jawapannya tak boleh kerana masih belum melalui hari tersebut. Ini ingat mazhab Syafi'i dan mazhab lain dibenarkanlah, adalah. Namun begitu juga tidak sah bagi seseorang yang mendahulukan membayar fidyah sebelum masuk bulan Ramadan. Adapun mereka yang lewat membayar fidyah, ia tidaklah menyebabkan fidyah tersebut berganda. Hal ini kerana kewajipan menjelaskan fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa adalah bersifat tarakhi, iaitu secara luas, secara berpanjangan, tidak terikat dengan tempoh yang mendesak. Tidak ada tempoh yang perlu disegerakanlah. Okay. Ustaz, kalau kita boleh ada soalan? Kalau soalan yang dihantar setakat ni belum ada lah. Okay. Cuma Ustaz, mungkin saya mau tanya juga sedikit. Kalau contohnya orang tu disahkan sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Okay. Contohnya dia cancer. Mungkin dia cancer stage 4 mungkin. Dokter kata ni macam tiada harapan sudah. Jadi dia pun tidak berpuasa lah pada tahun tersebut. Dan dia membayar fidyah sahaja. Tiba-tiba tahun depan sembuh pula. Kansernya tu sembuh. Jadi macam mana statusnya tu, Ustaz? Dia macam ni. Sakit yang dibenarkan untuk tidak berpuasa ni sakit yang tak mampu puasa. Saya tak pastilah adakah orang yang sakit kanser ni dia tak mampu puasa. Kalau mungkin dia menjalani kemo, mungkin kot sebab letih sangat kan. Orang yang terlibat dengan penyembuhan secara kemo ni mungkin dia tak mampu puasa lah sebab badan sangat letih. Kalau salah betulkan saya. Jadi kalau kerana itu dia tidak berpuasa, maka dia tinggalkan. Tiba-tiba dia ada balik. Dia ada balik kekuatan untuk ganti puasa. Ada balik kekuatan untuk ganti puasa. Maka dia dia kena puasa lah. Dah fidyah tu kalau ikutnya dari segi hukumnya fidyah tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, fidyah tersebut kalau dia nak minta balik boleh, tapi orang tak buat lah macam tu tak buat lah macam tu. Jadi kiranya dia kena qada lah, dia qada balik. Okay, lagi? Kejap, Ustaz. Macam ada soalan. Salam Ustaz. Macam mana hukum, Assalamualaikum Ustaz. Macam mana hukum perempuan yang tidak puasa kerana haid, kemudian meninggal di pertengahan Ramadan tahun tersebut? Okay, mungkin dia sempat masuk Ramadan, kemudian haid. Lepas tu, belum sempat lagi habis Ramadan, dia meninggal dunia. Adakah perlu waris qada puasa atau bayar fidyah baginya? Jawapannya tak perlulah. Tak perlu qada puasa pun tak perlu. Nak bayar fidyah pun tak perlu. Sebab dia tidak ada masa untuk dia qada. Dia tidak ada masa untuk qada. Jadi dia tak perlu bayar fidyah untuk si mati ataupun tak perlu dipuasakan untuk dia. Boleh? Boleh, Ustaz. Lagi? Setakat ni tiada lagi soalan. Tak ada soalan ya. Sementara tu kita tunggu, kalau ada soalan boleh tulis dulu. Kita tunggu azan je. أشهد أن محمدا
Okay, Ustaz Muhammad, boleh dengar suara Boleh Ustaz. Baik. Untuk soalan tadi, saya nak betulkan sikit lah ni. Saya ada rujuk daripada kitab Majmu' ni. Pandangan yang saya sebut tadi tu bukan pandangan muktamad. Tengok, masalah orang yang dia tak mampu puasa, kemudian jadi dia dah bayar fidyah. Tiba-tiba Tuhan tentukan dia sembuh. Adakah perlu dia qada balik puasa? Dalam kitab Majmu', Imam Nawawi mendatangkan masalah ni. Dia kata, "Idza aftara syaikhul ajizu wal maridul ladzi la yurja bur'uhu." Apabila seorang tua yang tak mampu puasa ataupun orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, thumma qadara 'ala shaumi, kemudian lepas daripada itu dia mampu puasa, fahal yalzamuhu qada'us shaum, adakah wajib dia kena qada' balik shaum? Fihi wajhan, ada dua pandangan. Dua pandangan. Hakahum ad-Darimi wa qala al-Baghawi wa naqalahu al-Qadhi Husain, dari pandangan muktamad yang dinukilkan oleh Imam Baghawi dan Qadhi Husain, annahu la yalzamuhu. Jadi pandangan yang muktamadnya ialah tidak wajib qada dah lah. Itu pandangan muktamad. Saya bagi tadi tu pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Adapun pandangan muktamadnya, andai kata dia ketika dia tinggal puasa tu dia dah tak mampu puasa, jadi dia bayar fidyah. Kemudian setelah itu ditakdirkan dia sihat kembali, maka puasa tersebut tak perlu qada dah. Puasa tersebut tidak perlu qada kerana telah selesai. Li'annahu lam yakun mukhataban bis-shaum. Ilahnya kerana ketika mana dia membayar fidyah itu dia tidak dituntut untuk puasa pun. Kerana yang dituntut untuknya ialah membayar fidyah. Li'annahu lam yakun mukhataban bis-shaum bal fidyah. Maka ini pandangan inilah yang kita kata yang kira pandangan muktamad dalam mazhab kita. Jadi saya nak betulkan sikit tadilah berkaitan dengan masalah isu orang yang sembuh kembali selepas yang sangkaan dia takkan sembuh, tiba-tiba sembuh. Bila dah bayar yang wajib dia bayar ialah fidyah saja. Tak perlu qada baliklah. Boleh Okey, ada soalan Ustaz? Boleh Ustaz. Ada satu soalan. Seseorang yang tinggal puasa selama 4 tahun, kemudian dia qada tanpa ta'yinkan. Maksudnya dia dah sebutlah kan dia punya tahun bila yang dia mau bayar. Macam mana? Ulang balik. Dia tinggal puasa selama 4 tahun, kemudian dia qada tanpa ta'yinkan hari. Hari naumnya kot ni. Naum apa? Naum, maka dia dikira qada tahun yang mana? Dia qada tu boleh mana-mana sebenarnya. Asalkan bilangan tersebut selesai je. Dan isu fidyah sama je. Kita nak ambil pada mana-mana tahun pun, dia akan tetap tahun yang kita tentukan tu, tahun tu tak berganda.
tahun yang tengah pun tahun tengah tu akan beranda. Jadi pada teknikalnya, secara akhirnya, dia tidak akan memberi kesan pun. Faham tak? Kita tak tentukan tahun bila, pada gandaan fidyah pun tak akan beri kesan, sama je. Kita nak tentukan tahun awal pun sama, nak tentukan tahun tengah pun sama. Nampak? Jadi pada gandaan dia tidak akan berubah. Sama saja. Jadi kita tak tentu pun tak apa, asalkan bilangan itu selesai. Boleh Maksudnya katalah dia 4 tahun dia tidak puasa. Okay, kalau dia puasa walaupun dia tidak sebutlah hari yang mana, kira yang paling awal loh, begitu. Tak, dia macam ni. Dia jadi pada mana-mana hari lah, tak ada masalah. Mana tak sebut, dia mesti kena selesaikan jumlah yang tak qada tu. Dia tak sebut hari mana, tak mesti sebut pun. Kerana tak syarat. Faham tak? Dia kena selesaikan bilangan saja. Dah hari tersebut jadi kepada mana, itu tak ada berlaku isu. Ikutlah pada hari mana-mana pun. Di sisi ilmu Tuhan jadi pada awal ke tengah, sebab pada akhirnya tak ada kesan pun. Penentuan kita tu tidak memberi kesan pada bilangan fidyah dan juga bilangan hari yang kita kena qada, tetap sama. Boleh? Kalaulah kata nak ikutlah dah akan jadi pada mana? Kalau ikutnya jadi pada hak mula-mula lah. Tetapi jadi pada mula-mula ke jadi ke tengah ni tak ada isu. Sebab hakikatnya dia tidak akan memberi kesan pada bilangan. Boleh? Baik. Macam ni katakanlah ni dia ganti puasa 5 hari. Kita nak ambil yang ni. Nak ambil yang mula-mula sekali kan. Tak apa juga. Ni nak ambil yang ni pun tak apa juga. Pada natijah apa yang wajib tu sama je. Cuba kita kira. Katakanlah kita nak ganti hak 5 hari hak ni. Ni ganti ni 5 hari yang ni. Kita tak ganti yang ni. Kesan yang dapat sama je. Jumlah puasa yang wajib qada tak sama, jumlah fidyah tak sama. Kita nak ganti yang ni pun, katakanlah kita kata niat untuk yang ni. Tak ada masalah. Faham. Tapi mungkin jumlahnya berubah lah kan saat ikut kadar fidyah negerinya. Jumlah macam mana? Ikut kadar fidyah negeri lah. Kalau tiba-tiba berubah kadar fidyahnya, fidyah dia tetap cupak. Sekarang ni kita bilang cupak, kita bukan bilang ringgit. Bila cupak tetap satu cupak. oh, Lain kalau kita bilang ringgit, itu harga tu akan naik turun. Tapi kita bilang cupak. baik. Lagi Ada soalan nih. Boleh terus Ustaz. Tiada soalan lagi. Tak soalan ya? Okey. Kita sampai ke apa Ustaz? Ini Ustaz mau berhenti untuk sholat kan sekejap nanti. Kalau ada, kalau boleh. Tapi nantilah tunggu orang komat saya akan keluar. Kalau ikut Ustaz 1,5 jam juga untuk sesi yang last nih. Okey. Jadi kalau ikut tadi 1 mula jam 2:30 lah gitu. Okay, baik. Tapi kalau enggak sampai jam 3 kan. Okey, jadi saya sambung balik berkaitan dengan puasa ini, iaitu berkaitan dengan perkara sunat dan makruh ketika puasa lah. Dan puasa-puasa sunat. Perkara yang sunat ketika berpuasa. Antaranya ialah mandi sebelum fajar. Sunatlah kalau kita nak mandi wajib terutamanya, kita mandi terlebih dahulu sebelum subuh. Kerana ketika itu kita tidak terikat dengan menjaga air masuk dalam rongga, dalam ruang terbuka. Jadi kita nak lebih-lebih pun tak apa, tak ada masalah sebab belum masuk puasa. Kalau dah waktu siang maka kita kena hati-hatilah, terutamanya pada basuhan yang menyebabkan masuk dalam rongga. Yang kedua, menahan lisan dan pandangan, menahan lidah kita dan pandangan kita daripada perkara yang tidak layak seperti mengumpat, mencarut, memandang yang haram dan sebagainya. Yang ketiga, bersegera untuk berbuka jika yakin sudah terbenam matahari.
sunat untuk bersegera berbuka ni kalau kita yakin dah masuk maghrib. Kalau yakin dah masuk maghrib, maka kita disunatkan bersegera. Jika zon ni maknanya hanya sangka telah terbenam matahari dengan ijtihad sendiri, maka tidak disunatkan bersegera. Adapun zon atau syak terbenam matahari tanpa ijtihad, maka haram berbuka. Ni kalau kita tanpa ada ijtihad maksud kita tanpa tengok langsung waktu, tak tengok tanda-tanda matahari tenggelam pun tak tengok, kita segera saja makan, itu tak boleh, haram. Sebab kita kena pastikan bahawa maghrib dahulu. Makruh melewatkan berbuka jika sudah nyata terbenam matahari tanpa ada sebab. Ini di antara tanda yang Nabi sebut, lam yazal ummati ala khair ma'ajjalul fitrah wa akharus sahur. Sentiasalah umat aku mendapat kebaikan selagi mana mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi kerana apa? Kerana ajaran-ajaran yang bukan ahli sunnah, tanya Syiah, mereka melewatkan berbuka. Mereka melewatkan berbuka. Jadi kalau tersalah contohnya, orang yang tersalah berbuka sebelum daripada masuk maghrib dia dah buka dah, orang ini puasanya batal walaupun dia tersalah. Walaupun dia tersalah, dia makan dulu, ingat ke masuk maghrib dah, dia pun makanlah, tiba-tiba tak masuk lagi, maka puasanya batal. Puasanya batal. Boleh tersalah dengan azan ataupun muazzin salah azan, menyebabkan orang kampung berbuka awal. Satu kampung kena qada balik puasa tu. Satu kampung kena qada balik puasa tersebut. Yang seterusnya, keempat, berbuka dengan tamar, dengan buah kurma. Disunatkan dengan 3 biji tamar atau bilangan ganjil. Turutan yang lebih afdal adalah seperti berikut. Ni kalau kita nak pilih hidangan berbuka kita untuk kita mulakan berbuka, ini turutan yang paling afdal. Pertamanya rutab, iaitu kurma basah. Tahu kan? Boleh tengoklah rutab yang warna kekuning-kuningan, yang lembut-lembut tu sikit, yang lembut-lembut tu. Dia lembut, yang bukan keras tu, yang keras tu tamar. Kurma kering ni yang dalam yang lembut tu, yang belum dikeringkan. Yang seterusnya ialah tamar, barulah kurma yang kering. Kemudian kalau tak ada, air zam-zam. Kalau tak ada, air kosong. Kemudian manisan, benda yang semula jadi yang bukan dimasak, contoh kismis, buah-buahan. Kemudian susu, kemudian madu, makanan-makanan lain. Dan akhir sekali tak ada apa pun, buka dengan bersetubuh pun dikira berbuka juga. Okay. Seterusnya, membaca doa sejurus selepas berbuka. Sebagaimana yang kita maklumlah, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Dhahaba adh-dhama'u wa btallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Kalau ramai, Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna wa bika amanna wa alaika tawakkalna. Itu doa dia. Yang seterusnya ialah bersahur dan melewatkan sahur. Ini dua sunat ni. Satu sunat bersahur. Sunat bersahur terhasil setelah masuk setengah malam. Dan yang seterusnya, kita sunat melewatkan sahur. Bersahur tu sunat walaupun dengan seteguk air atau secebis makanan. Masuk waktu sahur dengan berlalu separuh malam. Malam tu dikira daripada maghrib. Kita katakanlah ambilkan maghrib pukul 7. Subuh pukul apa? Subuh pukul 5, pukul 6 lah, katakanlah pukul 6. Jadi berapa jam tu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 11 jam kan? 11 jam, jadi maknanya separuh tu ialah 5 jam setengah. Tak? Jadi 5 jam setengah berapa tu? 12,5. 12,5. Ini lepas 12,5 dah boleh dikira sebagai waktu untuk bersahur. Dia tak boleh makna maghrib tu kita nak sahur lalu. Nak sahur lepas maghrib tu tak boleh lah. Berbuka lepas tu bersahur setelah daripada separuh malam.
Okey, lagi ialah menahan diri daripada perkara-perkara syahwat yang harus. Ini juga kita digalakkan. Iaitu perkara yang tidak sesuai dengan hikmah berpuasa. Seperti menghidu, memakai dan melihat kepada bau-bauan yang wangi. Ini juga kita disuruh untuk menjauhinya. Ini sunat-sunat ya. Meninggalkan derma darah dan berbekam. Iaitu perbuatan mengeluarkan darah daripada badan kerana meraihkan khilaf yang mengatakan ia membatalkan puasa dan menyebabkan badan jadi lemah. Maka biasanya orang buat kempen derma darah ni pada waktu malam kan. Dia tak buat siang. Biasa buat pada waktu malam. Yang ke-9, meninggalkan perbuatan merasa makanan. Kita nak test makanan tu. Itu hukumnya sunat kita tinggalkan. Maknanya kalau kita buat tu makruh lah. Kita nak rasa makanan tu jangan kita telan. Maksud rasa ni kita rasa di lidah saja. Kemudian kita kehek balik. Kita ludah balik, buang balik, kita basuh balik lidah. Itu makna dia. Bukan makna kita rasa kita telan. Kalau kita rasa, lepas tu kita telan, tu memang batal. Yang ke-10, meninggalkan mengunyah jenis gam, getah yang tidak mempunyai rasa atau zat yang lalu. Ini di kalangan adat orang Arab dia mengunyah luban. Luban ni makna getah Arabic gum tu. Arabic gum tu dia tak ada rasa. Dia perbuatan itu dimakruhkan. Sebab apa? Sebab dia menyebabkan orang itu jadi cepat dahaga. Yang ke-12, memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Okay. Perkara makruh pula. Makruh ni jika melakukan perkara yang dilarang sebagaimana yang telah disebut dalam perkara sunat. Lawan kepada perkara sunat tu makruh. Dan juga dimakruhkan lagi apa dia? Bercumbuan. Cumbuan ni makna cium lah. Jika tidak dibimbangi keluar air mani. Adapun jika boleh membangkitkan syahwat, maka hukumnya adalah haram. Bersiwak selepas gelincir matahari, selepas masuk waktu zuhur juga hukumnya makruh. Makruh. Kita gosok gigi selepas daripada waktu zuhur. Menggunakan wangi-wangian. Okey. Seterusnya, puasa-puasa sunat. Puasa-puasa sunat yang disunatkan ialah pertama ada yang berkait dengan tahunan. Iaitu puasa hari Arafah. Puasa 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak menunaikan ibadat haji. Adapun orang buat haji, mereka tidak sunat untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah. Kerana 9 Zulhijjah tu hari Arafah perlu kepada tenaga untuk mereka buat ibadat. 10 Muharram disunatkan menggabungkan puasa tersebut dengan hari sebelumnya 9 atau hari selepasnya 11. Adapun berpuasa 9, 10, 11 adalah lebih baik. Kalau kita buat 3 turut-turut lagi elok. Yang seterusnya 6 hari daripada bulan Syawal. Memulakan puasa pada 2 Syawal secara berturut-turut lebih afdal. Tapi tidak syarat 6 hari bulan Syawal ni boleh. Pada mana-mana hari, boleh pada mana-mana dalam bulan Syawal itu. Seterusnya puasa 9 hari pada awal bulan Zulhijjah. Dan seterusnya puasa pada bulan-bulan haram, Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan puasa pada bulan Syakban. Sebagaimana kita ada ni, bulan Syakban juga disunatkan untuk kita berpuasa. Okay, jadi saya nak minta kebenaran sekejap lah untuk soalan. Ustaz, boleh kita berhenti sekejap Ustaz? Sambil tu nak ada soalan boleh tulis lah kat ruangan komen ke apa, nanti kita akan tengok balik. Okay, baik. Saya keluar sekejap Okay, Ustaz.